Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, kita kembali bersama untuk pertemuan Aspirasi 10.1 dan saya Syafiq Saleh terus nak bawakan lagi pendengaran anda menerusi rancangan yang kita bawakan di setiap hari Isnin pagi, iaitu kita ada rancangan Pesona di Zahra. Dan menerusi rancangan ini, anda boleh sama-sama tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Soalan, pertanyaan boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp Kunti. Sebab apa? Cepat, mudah. Terus kita dapatkan di situ. Taliannya 011-29-004-004. Okey. Dan anda boleh letakkan soalan pertanyaan di ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube IKIM Media. Okey. Dan menerusi rancangan Pesona di Zahra, seperti biasa kita nak bawakan pertemuan kita bersama-sama dengan tetamu kita yang berbahagia, Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang dah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Sihat ke Syafiq? Baik, syukur. Saya sihat-sihat, orang tua macam ni lah kan. Umur dah makin meningkat. Baru-baru ni ada satu orang dia saya tanya, saya berbual dengan dia. Saya kata, tuan umur berapa? Oh, umur sekian-sekian. Sama lah kita, lahir tahun sekian-sekian ke? Dia lahir umur tahun muda setahun daripada saya. Baru saya perasan, dah masuk tahun baru. Sebenarnya umur saya dah naik dah setahun. Sebab 2023 kan? Kan? Ya. Allah. Okey Ustaz, kita nak sambung lagi Ustaz untuk sesi rancangan Pesona di Zahra ini. Seperti apa yang Ustaz pesankan, kalau boleh di awal-awal ni jangan skip dengar. Sebab kita nak dapatkan lagi pengetahuan tentang watak-watak seseorang, orang telinga ke, orang mata ke. Itu semua tu kita dah belajar sebelum ni. Dan kita nak teruskan lagi Ustaz untuk tajuk pada minggu ini, siaran pada kali ini, iaitu mengenal watak di bahagian yang kedua. Apa lagi yang kita boleh kenal diri kita Ustaz, supaya kita boleh sama-sama susunkan, serasikan dengan pasangan kita, dengan suami isteri dekat rumah ni supaya baik-baik aja. Silakan Ustaz untuk tajuk ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dirahmati Allah, DJ Syafiq, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, kita dalam 2023 ni kita kongsikan lagi mengenal diri dan juga kita kongsikan mengenai watak. So kita dah kongsikan pada minggu yang lepas ataupun pada perkongsian yang lepas bahawa manusia ni umumnya, sebab tu saya kata dalam 10 siri ni jangan kalau boleh dengar rakaman, dengar balik supaya kita tidak terlepas, sebab 10 siri yang pertama ni asas kepada perbahasan kita untuk sepanjang tahun 2023 ni. Jadi maknanya umumnya setakat ni, nanti kita akan faham lebih lanjut lagi. Setakat ni umumnya manusia boleh dibagikan watak dia. Pada tahun 2022 kita bicara mengenai emosi. Ini watak. Manusia boleh dibagikan pada 4 watak dia. Istilahnya apa? Dipanggil sebagai orang mata ataupun syakhsiyah basariyah, orang akal, syakhsiyah aqliyah, orang telinga, syakhsiyah sam'iyah, dan orang hati, syakhsiyah hissiyah. Maksudnya orang mata, orang telinga, orang akal dan orang hati. Okey. Jadi kita dah kongsikan pada perkongsian lepas. Orang mata main dia adalah action oriented. Itu yang kita kena faham. Dia adalah action oriented, orientasi pergerakan. Dia akan bergerak orang mata. Okey. Orang akal adalah objektif oriented. Maknanya dia satu benda tu dia nak faham kenapa, why, apa objektif dia. Orang akal akan selalu tanya macam kenapa ni? Macam tu Okey. Orang telinga adalah information oriented. Dia maknanya dia berorientasikan maklumat. Dan orang hati adalah inner oriented. Inner oriented maknanya dia adalah berasaskan dalaman, inner dalaman, orientasi dalaman dia. Okey, jadi untuk kelas yang kali ini kita nak kongsikan, saya nak kongsikan hari ini 20 situasi
untuk kita lebih mudah faham. 20 situasi. Di sepanjang kita ni, kita akan bincang 20 situasi orang akal, orang mata, orang hati dan orang telinga punya keadaan ataupun situasi-situasi. Macam mana dia respon secara spontan dia. Okey? Okey. Yang pertama sekali pembawakan diri. Yang pertama pembawakan diri. Okey, pembawakan diri bagi orang mata. Okey, orang mata ni dia akan bergerak, dia akan buat terus. Betul kalau orang cakap boleh tak buat? Boleh. Dia akan buat. Buat apa tadi itu orang mata. Orang telinga yang akan orang akal. Kita bawa dengan istilah math, M-A-T-H, matematik dia berkira M-A-T-H. M tu mata, A tu akal, T tu telinga, H tu hati mata, M-A-T-H mata. Orang akal, yang kedua orang akal. Akal adalah dia yang banyak menilai. Dia akan menilai dan dia mana bicara pembawakan diri dia akan cerita, dia akan bicara mengenai kenapa perlu buat begini. Dia kena faham. Okey. Orang telinga pembawakan diri dia adalah maklumat terperinci. Maklumat tak bergerak lagi. Maknanya baru dia bergerak. Dah cukup maklumat bergerak. Dan orang akal, orang hati dia punya pembawakan diri adalah biasanya dia fikir bagi pihak orang lain. Okey, dia bukan fikir orang, dia fikir bagi pihak orang lain. Okey, salinkan dulu. Orang hati dia fikir bagi pihak orang lain. Kalau dia fikir positif, dia fikir orang. Kalau dia fikir negatif, dia fikir diri dia sendiri. Dia fikir bagi pihak orang. Contohnya, hari ni kalau lah anda kata saya orang hati, contoh saya tengok DJ Syafiq, saya akan fikir bagi pihak DJ Syafiq. DJ Syafiq tu berkerut ni, agak faham ke tak? Jadi saya kena terangkan lagi lebih lanjut ni. Saya fikir bagi pihak DJ Syafiq. Maksudnya, saya fikir. Tapi kalau dia kata saya fikir negatif, DJ Syafiq ni kerut, saja berlakon tak faham lah tu, malas aku nak terang lagi. Dia akan fikir diri dia. Itu orang hati maksudnya dia inner oriented, maksudnya dia pembawakan diri dia fikir bagi orang lain. Okey, jadi orang mata dia action, mana dia buat terus. Orang akal dia akan paling banyak menilai orang telinga maklumat terperinci, orang hati dia fikir bagi orang lain. Okey, gaya membeli. Okey, orang mata biasanya dia akan beli baru fikir. Kadang-kadang dia beli, biasanya beli dulu. Kemudian, Allah, sana lagi murah lah. Beli pula sana. Dia bukan beli dulu kerana apa dia fikir orang mata. Okey. Orang akal, dia akan fikir benda yang praktikal. Nak beli tu. Muat tak muat. Orang akal biasanya tak ada nak branded tak ada. Dia akan beli, okey tak okey. Maksudnya, praktikal ke tak. Kalau kereta tu nak beli tu maksudnya, sesuai tak dengan family berapa orang akal. Orang telinga akan ambil maklumat, dia akan banding harga. Orang telinga biasanya akan masuk satu kedai ke satu kedai, masuk satu kedai ke satu kedai, masuk satu kedai ke satu kedai, masuk satu kedai ke satu kedai. Dah lepas 3 jam balik kedai pertama. Orang telinga itu gaya pembelian dia. Orang hati, biasanya orang hati dia kalau beli, dia akan beli sebab nak bagi ke orang lain. Nak belilah, nak ingat pada mak nak beli, ingat pada adik-adik, anak saudara lah. Ataupun kesian. Makcik ni kan, dia duduk ni dah 3 jam, agak adik tak orang beli. Belilah sikit. Dia beli kerana fikir orang lain, kesian orang lain. Itu kalau dia fikir positif tau. Maknanya ingat tak, orang akal, orang hati dia fikir bagi pihak orang. Kalau fikir positif, dia akan fikir orang. Dia fikir positif, kesian lah makcik ni kan, daripada pagi dia akan fikir kan. Awalnya dia akan fikir bagi pihak orang, positif dia akan beli. Kalau dia fikir negatif, makcik ni buat je lah tu kan. Sebenarnya senang je dia tu, dah tak bayar cukai, malah aku beli. Dia akan fikir diri dia. Itu orang hati. Okey, seterusnya, gaya pemakaian. Gaya pemakaian. Yang ketiga, gaya pemakaian. Orang mata boleh pakai apa je, dia tak kisah. Orang mata dia tak kisah, dia boleh pakai apa je tak kisah. Jadi dia tak kisah sangat, dia kira macam straightforward punya orang lah. Itu orang mata. Kadang-kadang orang mata datang office pagi-pagi bukan main ni, mas dengan brush dia, dengan tudung dia apa semua. Lagi 2 jam je, brush dah ke sini, tudung ke sini, sengit-sengit macam ni. belum petang lagi baru 2 jam.
Bekerja. Okey. Orang akal nak pakai bersebab. Kenapa guna baju warna merah? Biasanya orang akal ni kadang tak fikir sangat pun pasal style biasanya. Maknanya kecuali kalau dia fikir sebab ni memang perlu, maka dia bersebab. Orang telinga pakaian kemas, tertib. Kalau kita tengok orang telinga daripada pagi dia masuk office sampai petang lebih kurang sama. Tertib, tudung terletak, brush masih terletak dibanding dengan orang mata. Okey. Sebab tu kita boleh tengok orang, kita boleh kenal. Oh, ni memang pakaian tertib dia. Orang mata nak cuba tertib tapi cara dia lah. Kita boleh tengok maksudnya cara dia lah rasa tertib dia. Okey. Orang hati kalau cara gaya berpakaian dia akan fikir cantik tak orang tengok sesuai tak dengan majlis ni Nanti orang kata apa pula kalau aku pakai baju ni kan. Macam mana? Dia akan banyak fikir bagi macam apa orang pandang dia. Apa yang orang tengok dia. Kan? Ini orang hati. Okey, jom kita sambung lagi. Kemudian keputusan. Nak buat keputusan. Bahasa tu keputusan. Orang mata biasanya akan buat nak cepat-cepat. Keputusan nak cepat-cepat. Aduhlah dia action oriented, ingat tak? Dia punya main dia watak dia lah action oriented. Dia nak buat tu nak cepat-cepat. Wah, okeylah, bolehlah. Ataupun tak bolehlah. Lepas tu okeylah. Jadi kadang-kadang dia berubah-ubah sikit keputusan dia. Kan? Orang akal dengan orang telinga agak lambat buat keputusan. Sebab orang akal dah nak analisa dulu. Orang telinga nak perlukan maklumat dulu. Sebab tu kadang-kadang kita rasa, kita ni maknanya orang selain orang akal dengan orang telinga. Dia rasa orang akal ni lambat, orang telinga lambat. Sebab sebenarnya bukan lambat, dia punya cara watak dia tu. Okey. Orang hati boleh cepat kerana timbul siapa lain. Maksudnya dia nak cepat pun boleh, ataupun biasanya boleh lambat, tapi kalau nak cepat tu sebab orang lain. Nanti orang kesian orang tunggu lama cepatlah. Maksud itu buat keputusan. Okey. Buat kerja. Yang kelima buat kerja. Orang mata umum dia buat asal siap, asal hantar, janji hantar, asal siap, buat kerja bagi orang akal. Dia akan tanya kenapa perlu buat benda ni kenapa perlu buat ni, kenapa perlu susun macam ni. Dia tanya kenapa. Pada objektif oriented. Orang telinga teratur. Orang hati cara buat kerja fikir keadaan orang sekeliling. Dia akan fikir orang sekeliling macam mana kan. Ni nyusahkan orang tak, ganggu orang tak, macam mana ni kan. Orang itu kelebihan orang hati. Kan? Jadi nak senang di sini je. Hari ni kalau saya dengan DJ Sapik, nak quick check, nak cepat check, senang je. Saya tengok wallet. Okay. Wallet ataupun beg duit ataupun dompet. Bagi orang telinga, duit dia kata susun, duit tu susun. Cantik kan. Orang mata, receipt sana, receipt sini, duit shilling sekali campur, duit kelepek satu. Business card. Okey. Tengok wallet pun boleh tahu orang tu apa. Okey, sebelum kita berhenti rehat, maknanya yang keenam. So kita berhenti rehat, yang keenam. Maknanya ambil gambar. Orang mata kadang-kadang ambil dulu. Ambil gambar. Ui, tak lawa lah orang mata. Orang akal nak ambil gambar. Jom ambil gambar. Kenapa nak ambil kenapa kita nak ambil Kenapa nak ambil gambar ni? Orang akal. Okey. Orang telinga ambil gambar, susun formasi. Okey. Beratur. Okey. Yang tinggi. Yang rendah. Okey. Sengit sikit. Tangan macam ni Okey. Orang hati suka ambil gambar untuk buat kenangan. Okey. Dia ambil gambar lah. Suka sebab untuk ambil kenangan. Okey. Okey. So, kita bertiba sebentar. Baik. InsyaAllah kita sambung berehat lagi. Seketika. Baki lagi 14. InsyaAllah. Kita mudah faham. Baik. Kita akan berehat seketika dan kembali lagi selepas ni. Dan anda jangan ke mana-mana. Teruskan kekal di setiap platform media sosial kita. Di Facebook dan juga di YouTube IKIM Media. Kita akan kembali lagi selepas ini. Okey? Berehat seketika. Terus kekal di Radio IKIM. Okey.
kita sambung berat sebentar. Masjid Sri Sendayan, Negeri Sembilan. Masjid Sri Sendayan merupakan sebuah masjid yang terletak di Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan. Masjid ini merupakan antara masjid indah di Malaysia dan sering menerima lawatan pengunjung serta pelancong. Mula dibina pada tahun 2015 dan dirasmikan pada 20 September 2019. Masjid ini mampu menampung sehingga 5,000 jemaah pada satu-satu masa. Masjid Sri Sendayan terletak di kawasan berkeluasan 4.5 hektar dan mempunyai 3 dewan solat, iaitu Dewan Solat Utama yang mampu memuatkan seramai 3,000 jemaah, Dewan Solat Kedua 800 jemaah dan Dewan Solat Wanita 800 jemaah. Masjid ini turut dilengkapi dengan bilik kuliah, perpustakaan, Dewan Serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran, dewan makan, 6 unit rumah sebagai kediaman petugas masjid. Kebanyakan seni bina dalaman masjid ini ditempah khas, termasuk ukiran kayu pada dinding di dewan solat, penggunaan saduran berwarna emas, tulisan khat serta penggunaan bongkah jubin sebagai dinding berhampiran mimbar. Seni dalaman masjid ini menggabungkan elemen dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China. Keunikan hasil seni bina masjid ini membuatkan ia menerima beberapa gelaran daripada orang ramai, termasuk Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Masjid ini mempunyai sebuah kubah utama dan 3 kubah kecil di bahagian laluan hadapan. Selain itu, terdapat juga 2 menara di bahagian hadapan masjid. Masjid ini diwakafkan oleh tokoh perbankan Tan Sri Abdul Rashid Hussein yang merupakan masjid kedua diwakafkan olehnya selepas Masjid Hussein atau lebih dikenali sebagai Masjid Putih di Seremban II yang dibina pada tahun 2012. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi. Setiap Isnin hingga Khamis. 10 malam hingga 12.30 malam. Undi di www.ikim.my/cartaekspresi. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur, Alhamdulillah. Saya Syafiq masih lagi temankan anda untuk rancangan Pesona di Zahra. Dan anda boleh sama-sama tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Dan boleh terus hantarkan juga soalan pertanyaan menerusi ke talian WhatsApp konti 011290040004. Okey. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berada di talian ketika ini, iaitu kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Masya Allah Ustaz, terima kasih masih lagi setia kekal Ustaz sama kita. Dan sambil-sambil kita cakap tentang orang telinga, orang mata, orang hati ni Ustaz, ada sahabat kita berikan pandangan beliau. Katanya Ustaz, suami saya memang cerewet beli selipar dekat mall, pilih sampai 2 jam baru bayar. Tu dia Ustaz. Memilih memang betul detail tu kan. Orang telinga lah kot kalau macam tu. Betul Ustaz? Oh, telinga, betul-betul. Orang telinga. Itulah. Okey, jom Ustaz, kita nak sambung sebab ada 20 situasi yang Ustaz akan kongsikan bersama kita. Dah pun 6 Ustaz kongsikan. Kita sambung lagi Ustaz. Silakan. Okey, situasi ketujuh. Orang mata jenis yang bergerak dia cepat. Okey. Orang akal perlu ada sebab. Kenapa nak cepat-cepat naik bas ni contoh kenapa nak cepat naik kereta ni Orang telinga kena ada maklumat kan. Mana nak cepat tu kenapa, sebab apa, untuk kenapa, apa waktu bila. Okey. Orang hati perlu bentuk mood. Kena ada mood kan untuk buat sesuatu benda tu. Okey. Yang ke-8, gaya bertindak. Gaya bertindak orang mata agak santai, agak cincai. Cincai atau santai. Okey. Orang akal praktikal, orang akal. Orang telinga gaya bertindak dia yang kumpul maklumat. Dan orang hati gaya bertindak dia adalah fikir bagi pihak orang lain. Saya dah bincang tadi apa maksud fikir bagi pihak orang lain. Okey. Makan. Situasi ke-9, makan. Orang mata boleh makan apa saja. Kadang-kadang makan dan habis, ada lalat. Tapi dah habis dah. Baru dah makan banyak kan. Itu baru sedar. Sedar.
Orang akal akan bagus ke makam ni. Bagus. Orang telinga yang teratur, bersih, susun. Orang telinga yang makan, maksudnya akan kalau dia benda tak kena, dia akan tahu lebih awal lagi. Okay? Orang hati, kalau gaya makan dia adalah terasa, teringin-ingin, teringat-ingat, nak makan cendol lah. Nak cendol lah. Tu orang hati. Alright? Okay. Situasi ke-10. Jom, kita tengok. Gaya bekerja. Okay. Gaya bekerja, orang mata spontan, kurang perancangan yang teratur, spontan. Di kelebihan dia boleh easy going. Jom. Boleh macam tu. Orang akal kena objektif. Kenapa perlu buat macam ni? Orang telinga perlu gaya bekerja teratur. Tersusun, teratur, kena ada jadual. Tak boleh terjah-terjah, tak boleh. Orang hati, gaya bekerja je, nilai kerjasama, kebersamaan. Kita klan kita ni, klan kita. Jangan kawan klan orang lain. Kita klan kita. Okay. Daripada struktur. Orang mata tidak berstruktur. Dan orang mata kadang-kadang dia rimas dengan struktur. Sebab tu kalau terlalu rigid jadual, orang mata susah. Orang akal dengan orang telinga boleh berstruktur. Struktur dengan objektif bagi orang akal. Orang telinga struktur dia perincian. Dan orang hati dia boleh berstruktur kerana fikir orang. Nanti kalau dia seorang lambat macam mana nanti kan? Boleh berstruktur. Okey, simpati. Orang mata simpati jika perlu. Kalau perlu dia simpati. Okey. Orang akal simpati tapi tak tunjuk. Orang telinga simpati dengan peraturan. Saya kesian kat awak, tapi awak langgar peraturan. Tak boleh. Dia simpati dengan peraturan. Okey? Orang hati yang empathy. Orang hati dia bukan saja simpati, dia empathy. Dia boleh masuk kat diri orang lain untuk dia fahami benda-benda situasi yang berlaku orang lain. Okey? Okey, ke-13. Situasi 13. Perubahan tiba-tiba. Contoh. Okay, kita punya program ada kat Dewan A. Lagi 2 jam, okey, minta maaf Dewan A kita tukar kepada Dewan Z. Orang mata tak stres dengan perubahan. Gerak je. Orang mata boleh je. Dewan mana? Dewan Z. Okey. Orang akal dengan orang telinga tiba-tiba berubah, terjah-terjah, tak boleh. Dia stres ke. Orang akal sebab dia ganggu objektif dia, orang telinga ganggu perancangan. Orang hati pun tak stres. Orang hati tak stres sebab boleh je orang hati. Okey. Situasi 14. Datang majlis. Orang mata sempoi, senang menyesuaikan diri. Datang majlis dia boleh hi bye. Okey. Orang mata happy. Orang mata. Orang akal datang majlis kalau ada sebab. Kenapa perlu datang? Kenapa kena pergi? Kenapa kena pergi benda ni? Orang akal. Orang telinga datang majlis, dia akan analisa tempat kosong. Masuk-masuk, mana kosong. Oh, tu kosong. Kosong. Tempat kosong. Orang hati datang majlis cari orang kenal. Masuk dewan. Cari orang kenal. Okey. 15. Situasi 15. Okey. Gaya duduk. Orang mata gaya duduk santai. Kadang-kadang tak semestinya orang lelaki, orang perempuan pun terlalu santai. Maaf saya sebut kangkang kadang-kadang. Maaf saya sebut tak senoh nampak. Angkat kaki bersila panggung kadang-kadang dia tak kisah. Dia kat sempoi sikit. Okey. Orang akal dia tertib sikit. Orang telinga pun tertib juga. Tertib dengan peraturan. Okey. Orang hati fikir keadaan sekeliling. Kursi ni ganggu orang sebelah ke tak ni? Ini sempit orang sebelah ni ke tak? Dia ni. Okey, lagi lima. Okey. Temu janji. Orang mata biasanya kurang tepat. Sebab dia banyak benda buat kan. Okey. Sebab dah kesini kan lambat sikit. Janji pukul berapa biasanya. Kadang-kadang biasa kurang tepat orang mata. Okay. Orang akal dengan orang telinga tepat. Sebab orang akal dia dah objektif dia nak jumpa contohnya kan. Orang telinga dia memang ada jadual perancangan dia. Tepat
Orang hati juga kadang-kadang kurang tepat. Sebab apa? Sebab dia sebelum temu janji tu banyak benda dia nak sediakan. Nanti orang tak faham, sediakan carta. Nak macam mana buat dia dapat persiapan biar orang nak bagi faham. Kadang-kadang okey. 17, terima tetamu. Orang mata boleh ajak bila-bila masa. Boleh atas rumah. Jom. Orang akal dengan orang telinga tak boleh nak terjah-terjah. Kena planning, kena appointment dulu kan. Kena appointment. Kena appointment, tak boleh terjah-terjah, tak boleh. Kena appointment. Saya ada kerja tadi. Kena appointment. Orang hati boleh datang. Boleh. Kesian, datang lebih jauh ni. Kesian. Dah boleh kan? Okey, situasi ke-18. Beli barang. Orang mata boleh beli terus. Okey, beli terus. Orang akal kenapa beli? Kenapa perlu beli benda ni? Kan? Orang telinga akan baca brosur. Orang telinga yang akan baca, orang telinga akan perasan expiry date. Expiry date tarikh luput, orang telinga akan perasan. Dia mati lagi 2 minggu ni nak tarikh terluput ni kan. Orang mata kan beli, dah makan baru dah setahun tarikh luput. Dah habis dah Ustaz. Dah habis, ditogok je. Okay. Orang hati gaya maknanya beli barang, maknanya sebab kesian dan beli untuk orang. Okey, lagi dua. Okey. Panggilan akhir kapal terbang. Okey. Orang mata kadang-kadang lewat. Kadang-kadang tertinggal kapal terbang. Kadang-kadang dah di-announce. Diumumkan Encik Sabri minta maaf ni, jadi contoh nama minta maaf. Encik Sabri ni adalah panggilan terakhir. Sudah datang ke balik pelepasan sekarang. Sebab ada tengok barang ni. Okey, panggilan akhir kapal terbang, orang akal dengan orang telinga biasanya takkan. So dah ada perancangan dia, dah ada objektif dia, kan? Orang hati juga mungkin akan lewat kerana banyak dah buat persediaan. Orang hati ni, maknanya dia akan banyak buat persediaan. Okey, last situasi ke-20. Balik kampung. Orang mata balik kampung anytime, bila-bila masa boleh. Kan? Jom balik kampung, jom. Boleh je. Kan? Orang akal kena ada persiapan dengan objektif. Kenapa nak balik? Kenapa nak balik? Ada kundi kahwin, kenapa? Kalau tak. Malah nak penatkan badan. Orang telinga perlu buat persiapan awal. Saya pernah jumpa DJ Syafiq, ibu-ibu kakak saya sekalian, nak balik kampung dekat je. Johor, katakan balik Negeri Sembilan. Persiapan 3 hari. Saya pernah jumpa seminggu. Real case. Siap baju, susun hari apa, hari kedua, hari ketiga. Betul. Okey. Aduh. Orang hati. Orang hati balik kampung macam satu rumah nak dibawanya. So, baju lah, ada jajan dia lah, coklat lah, spek kuku lah, ada Happy Plus-nya, ada tapi semua benda ada. Penuh. Kereta penuh. Macam semua nak dibawa je. Okey. Jadi itu 20 situasi. Jadi maknanya apabila kita bicara, saya harap maksudnya kita dah makin maknanya biasa dan familiar situasi-situasi keadaan. Apakah yang dikatakan sebagai orang mata, syakhsiyah basariyah, orang akal syakhsiyah akliyah, orang telinga syakhsiyah sam'iyah, dan orang hati syakhsiyah hissiyah. Maksudnya ini istilah-istilah bagi kita nak cerita mengenai watak-watak seseorang itu. Kan? Maksudnya watak ni empat benda ni ada dalam diri kita. Kita cuma nak tahu susunan dia. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi maknanya sepanjang kita cerita dalam Personal Zarah untuk tahun 2023 ni, sambil-sambil ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah dengar, maknanya terus koreksi diri. Terus kira macam perhatikan diri. Cari kita punya susunan dulu. 1, 2, 3, 4. Sebab nanti kita akan belajar macam mana keempat-empat ni sebenarnya penting untuk kita faham. Kan? 1, 2, 3, 4. Penting untuk kita faham. So maksudnya nombor 1, nombor 2. Dan biasanya yang bawa diri kita hari-harian, watak 1 dan watak 2. Ini hari-harian kita. So maksudnya watak 1, watak 2 itulah diri kita. Okay? Watak 3 dengan 4 akan keluar ketika seorang itu stres. Okay, contoh. Kita nak tanya DJ Syafiq lah kan? Ya, Ustaz. Agak-agak DJ Syafiq, apa watak yang paling bukan? Nombor 4. Nombor 4.
Paling bukan. Memang paling bukan aku lah ni. Contohnya. Contoh. Berat. Susah nak jawab lah Ustaz. Macam mana nak letakkan diri kita ni kan? Saya rasa watak 4 mungkin mata. Saya rasa lah. Ataupun akal sebab tu. Telinga tu memang dah ada sikit kan. Telinga tu kena betul-betul check. Oh ni tarikh waktu. Cik, kalau on air ni kan betul-betul persiapan kan. Betul. Kalau nak kata orang akal, aku on air ni hari ni untuk apa ni? Untuk apa ni? Macam tu kan. Recording ni untuk apa? Oh, recording dan rakaman sekian. Oh, macam tu. Mungkinlah Ustaz, saya rasa agak jauh sikit lah kan. Kalau akal. Ya, betul. Keempat akal. Okey. DJ Syafiq perasan tak? Kalau betul keempat akal, maknanya 3 dengan 4 ni, ketika stres, tiba-tiba nampak tu apa nak buat. Aku kena buat macam ni. Aku kena buat macam ni. Aku kena rancang macam ni. Dalam keadaan biasanya maklumat, peraturan, maksudnya jadual kan. Ketika stres, terus nampak, aku nak buat apa lagi 2 tahun ni, bahaya ni. Perasan tak? Ada tak benda macam tu? Perasan? Betul Ustaz. Bila dah hang sangat-sangat dia duduk, aku untuk apa ni? Lagi bulan depan ni apa kena buat ni? Okey. Tempat Ustaz. Ada baik. Okey. Sebab itu, kenapa kita perlu tahu 4 benda ni? Okey, sebab susunan 1 2 3 4 ada kat diri kita ya. Sebab apa? Watak 1 dan watak 2, contoh kata watak 1 telinga, watak 2 mungkin hati contohnya, adalah diri kita. Okey. 3 4 akan keluar ketika kita stres. Saya rasa dia akan terbit apabila kita perlukan waktu tu betul-betul kan jadi berlaku kat kita. Saya rasa DJ Syafiq ni 3 4 ni mata dengan akal saya rasa. Mata dengan akal. Action orientasi pergerakan. Oi kan. Kalau stres lantak Jalan je lah kan. Aduh ya Allah. Okey. Ibu-ibu kakak yang saya sekalian, kenapa kita perlu tahu keempat-empat benda ni? Kenapa kita perlu tahu? Sebab kalau ibarat kuda, kita ada 4 ekor kuda contohnya kan. Kuda pertama, kuda kedua kita biasa naik. 3 4 jarang naik. Jadi apabila jarang naik, takut kita tak pandai nak handle. Kita tak pandai nak mengendalikannya dengan baik. Sebab itu bukan biasa kita. Jadi apabila orang stres, dia terbit watak yang bukan diri dia, takut dia tak boleh kontrol. Itu yang boleh jadi kadang-kadang boleh jadi negative side, maknanya sisi yang negatif. Itu yang bahaya tu. Sebab apa? Apabila kita tak boleh kontrol, maksudnya contoh real case DJ Syafiq, orang watak keempat mata. Watak keempat dia mata, bila dia stres, keluar watak keempat. Pernah ada orang yang hati ni kan fikir bagi pihak orang lain. Fikir orang ataupun fikir bagi pihak orang lain. Ketika tukar stres, jadi watak mata, buat je. Bawa kereta laju-laju, membahayakan diri dia, membahayakan orang lain. Dia tak boleh kontrol watak mata tu. Okey. Orang telinga. Biasa orang telinga ni, dia pandai susun, pandai berkira. Pandai bajet contohnya kan. Jadi real case pernah, ketika stres, lantak beli je. Belanja je. Dia tak kira dah. Jadi kan boleh takut memudaratkan diri dia. Dia boleh jadi positive side, boleh jadi negative side kan. Yang takutnya bila kita tak boleh kontrol. So kita jadi negative side. DJ Syafiq pernah tak stres lantaklah beli je lah. Pernah tak? Benar Ustaz. Pilih kan. Pilih macam tak kena beli je lah Ustaz lain kali. Sakit kepala kan lain kali. Dia akan pergi yang tak ada tu Ustaz. Betul tak Ustaz kan? Watak kita ada tu kita dah buat dah semua sampai stres, dia akan pergi yang tak ada tu balik. Okey. Jadi menarik bila kita faham 1 2 3 4 ni, itu diri kita. Jadi maknanya kita minta maknanya semua pendengar-pendengar sekalian, boleh dah try susun. Kena boleh bagi feedback apa nombor 1 2 3 4 kita dan apa pengalaman yang kita pernah lalui. Katakan kita sebagai orang telinga, tiba-tiba jadi orang mata. Ataupun tiba-tiba jadi orang hati. Pernah juga nombor 4 hati, dia memang tak biasa, tak fikir orang, hati kering. Tiba-tiba stres, jadi mengajuk, makan diri, jadi diam. Sebab jadi hati. Ini nombor 4 hati. Gitu. Okay. Jadi itu 20 situasi dan mudah-mudahan kita lebih faham. Maksudnya
mengenai watak. Watak bagi manusia ni umumnya mana 4, okey. Dan kita kena susun 1 2 3 4 tu tadi kat diri kita. So takut stres tu 3 dan 4 tu akan keluar. Kan takut kita tak boleh kontrol benda tu. Betul. Masya-Allah, itu cara untuk kita nak kenal sebenarnya diri kita sendiri. Sebenarnya kita ada kekuatan, ada kelemahan dan perlu kita susun, kita imbangkan diri kita supaya setiap situasi yang kita lalui, yang kita temui, semuanya kita dapat adapt dengan baik dan susunkanlah dengan baik. InsyaAllah. Lepas ini Ustaz akan berikan sedikit kesimpulan di akhir ni, bagaimana untuk kita nak rangkumkan kalau kita benda yang ada, kita nak balancekan balik benda yang tiada di situ. InsyaAllah nanti Ustaz akan berikan panduan sedikit di situ. Okay? Kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Untuk anda, teruskan kekal berada di IKIM dan kita akan kembali lagi selepas ini. Di antara adab-adab tatkala membaca Al-Quran adalah ikhlas tatkala membacanya, iaitu semata-mata kerana mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kita kena betulkan bila mana kita nak baca Al-Quran. Terutama bulan Ramadan, kita ada kumpulan-kumpulan tadarus. Bukan yang dijaga adalah bacaan, tapi nak tengok siapa habis dulu. Kita kena ingatkan diri kita, keutamaan kita adalah membaca Al-Quran kerana ia satu-satunya mukjizat yang mana Allah berikan kepada Nabi yang masih kekal sehingga hari ini. Jadi bila kita ikhlas dalam membacanya, kita akan mendapat bimbingan daripada Allah melalui Al-Quran yang kita baca. Jadi kena ingat, tulis dekat kita punya buku tu, jangan niat nak siapa habis dulu. Jangan niat siapa semata-mata baca lebih sedap, nak dapat pujian daripada orang. Bukan itu niat kita membaca Al-Quran, tetapi niatnya untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling utama nak baca Quran ikhlas. Kerana Al-Quran ini wahyu daripada Allah, maka kita kena baca kerana Allah. kPa, kilopascal, PSI per square inch. Jadi kalau dulu kita gunakan 28 PSI, hari ini kita hanya perlu taruhkan dia 190 saja. Maksima 200. Jangan kita taruh sampai lebih. Kalau kereta kita 14 inci rim, kalau kita 15 inci rim, bermakna 210 dengan 30. Kalau kereta kita 16 inci, 32. Jadi bersama dengan 220. Jadi kalau kereta kita 35 sama dengan 240. Jadi tuan-tuan gunakan tekanan dengan betul. Walau bagaimanapun tekanan angin yang ada di petrol station itu tidak dikalibratekan, tidak ditentukurankan. Jadi berhati-hati supaya jangan menggunakan dia angin masuk teng 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 teng, bunyi sedap hingga dia pum meletup. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Aspirasi IKIM. Saya Syafiq Saleh temankan anda untuk rancangan Pesona di Zahra bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Kita nak teruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan mengenal watak diri di bahagian yang kedua. Masya Allah, tadi Ustaz dah berikan kepada kita situasi-situasi yang terlibat watak-wataknya. Kalau ada yang masih lagi nak ingat apakah wataknya, iaitu kita dipanggil orang telinga, sama ada orang akal, orang hati dan orang mata. Okey. Dan ada juga sahabat-sahabat kita Ustaz yang berikan pandangan dan juga pertanyaan Ustaz. Bagaimana Ustaz kalau bolehkah ataupun kita perlu ada ke semua watak-watak tersebut supaya kita nak jadi juga orang yang terbaik Ustaz. Kalau kita buat pilihan yang tepat. Kalau kita nak pergi ke mana-mana, ada objektifnya. Kalau kita nak buat sesuatu, kitalah fast actionnya dekat situ. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz kita rangkumkan? Silakan Ustaz. Okey, nanti kita akan belajar benda tu dalam bab dipanggil decision making. Membuat keputusan menurut watak. Maksudnya sebab setiap orang dia cara membuat keputusan dia tak sama. Okey. Okey, contoh hari ni kalau kita cerita mengenai kebahagiaan rumah tangga. Orang mata memandang kebaikan rumah tangga dengan cara berbeza dengan orang akal, cara berbeza dengan orang hati, cara berbeza dengan orang telinga. So maksudnya, jadi
watak yang berbeza sebenarnya membentuk satu persepsi natural, persepsi azali yang memang berbeza. Kita kena explore dengan ilmu. Jadi kita akan belajar dalam bab decision making ataupun membuat keputusan, dan kita akan sentuh juga dalam bab leadership nanti, kepimpinan melalui watak ni. Kita akan bincang juga ada hadis Nabi, macam mana ada juga ayat Quran berkataan demikian, dan macam mana nanti kita akan belajar macam mana explore watak-watak yang lain yang bukan watak diri kita. Okey, insyaAllah Ustaz, supaya kita dapat sentuh dengan lebih banyak dan lebih sistematik, fokus kepada satu persatu mengenai dengan apa yang kita ada pada diri kita sendiri. Masya Allah. Baik Ustaz, di hujung ni apa pesan-pesan Ustaz yang boleh kita dengar, yang kita hayati Ustaz? Sikit pesanan Ustaz. Okey. Jadi sebagai penutup dia, sebelum kita doa, saya suka nak kongsikan surah Az-Zariyat ayat 21. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, auzubillahi minasyaitanirrajim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kamu, apakah kamu tidak memerhatikan? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya suruh kita perhatikan diri kita, kan, supaya kita kenal. Kita kenal diri kita, kita akan lebih menyayangi diri kita dan menghormati orang lain. Okey, salin perkataan ini ya. Bila kita kenal diri kita, kita akan lebih menyayangi diri kita dan menghormati orang lain. Kan? Jadi kita respect orang lain punya keadaan, situasi, macam mana keadaan dia, dan kita lebih memahami dia. Kadang-kadang memahami tidak semestinya kita bersetuju. Kita tak memahami, tak semestinya kita bersetuju. Saya tak setuju dengan awak, tapi saya faham kenapa awak macam ni. Saya memahami kenapa awak macam ni. Kalau saya di situasi awak, mungkin saya pun akan begitu, walaupun saya tak setuju. Maksudnya faham bukan maksudnya kita setuju, tak semestinya, tapi paling kurang kita akan lebih adil dan menimbang ataupun dalam memberi pandangan kepada satu benda tu, insya-Allah. Kan? Jadi masya-Allah jelas di situ. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Dan Ustaz, jom kita tutup dengan doa Ustaz. Silakan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan kurniakanlah manfaat kepada apa yang kami pelajari ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Amin, amin. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk hari waktu yang sama menerusi rancangan Pesona di Zahra. Jaga diri baik-baik di sana Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar yang terus juga ikuti kita di setiap platform media sosial, di Facebook dan juga di YouTube IKIM. InsyaAllah kita akan teruskan lagi perbincangan kita menerusi rancangan Pesona di Zahra yang kita akan bawakan di setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Okey. Dan untuk anda teruskan setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di Rona Radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam.